Pada tahun 1979 di Alaska, seorang juruterbang menghubungi pangkalannya untuk memberitahu mereka bahawa dia melihat sesuatu yang pelik di langit dan juruteknik mendapati penderia mereka menjadi gila. Sementara itu di dalam hutan, dua pembalak telah selesai bekerja dan bersedia untuk pulang. Semasa mereka memandu pergi, tiba-tiba salah satu truk terapung selama beberapa saat sahaja untuk kemudian jatuh ke tanah, terhempas dalam proses itu. Pembalak yang lain cuba memeriksa rakannya, tetapi pada masa itu dia terkejut melihat kapal angkasa asing muncul di atasnya. Dia segera berlari ke dalam hutan untuk cuba melarikan diri, tetapi tidak lama kemudian makhluk asing mengejarnya dan menghantarnya untuk menculiknya. Pada hari ini di California, jurutera komputer Isaac tiba di pejabat NASA tempat dia bekerja. Rakan sekerjanya Beck memberitahunya bahawa mereka mendapat isyarat dari Kanada, yang pelik kerana tiada satelit yang dibumikan di kawasan itu. Kemudian semasa Isaac berada di hadapan komputer, dia menerima isyarat daripada asal yang tidak diketahui dan tertanya-tanya sama ada ia adalah satu gangguan. Keesokan harinya Isaac pergi ke temu janjinya dengan psikoterapisnya, yang memintanya mula merakam diary video untuk membantu proses penyembuhan diri. Isaac berasa agak janggal pada kamera tetapi melakukan yang terbaik untuk merakam apa sahaja yang terlintas di fikiran. Pada suatu petang, semua orang di California merenung terkejut apabila meteorit yang terbakar memasuki atmosfera bumi. Isaac sedang mendaki di pegunungan dengan kameranya apabila ia berlaku, jadi dia menyelinap untuk mengelakkan penguatkuasaan undang-undang yang akan datang dan mencari tempat yang sesuai untuk merakam. Terkejutnya, dia mendapati meteorit itu sebenarnya adalah kapal angkasa makhluk asing yang mendarat di pergunungan. Tiba-tiba kapal itu hilang dari penglihatan, hanya untuk makhluk asing muncul di belakang Isaac. Apabila dia menoleh, dia tidak percaya apa yang dilihatnya namun dia masih terus merakam. Makhluk asing itu berlalu pergi dan Ishak cuba mengikutinya, tetapi selepas beberapa langkah dia jatuh pengsan. Tidak lama lagi, setiap saluran media membincangkan meteorit dan teori rawak mengenainya. Pasukan kerja Isaac sepatutnya mengumpul sampel, tetapi dia tidak hadir ke tempat kerja. Beberapa ketika kemudian, Isaac bangun di atas tebing, keliru tentang apa yang berlaku. Dia memeriksa kameranya dan melihat rakaman makhluk asing itu, membuat dia menyedari dia mungkin telah diculik. Terdapat juga sedikit kesakitan pada lengannya, tetapi ia tidak kelihatan sakit. Isaac kembali ke apartemennya, tetapi keadaan semakin mengelirukan. Apabila dia merenung terlalu lama pada sesuatu objek, tiba-tiba hilang hanya untuk kembali dalam beberapa saat. Pada mulanya dia fikir ia adalah helah otaknya, tetapi ia terus berlaku, dan apabila dia cuba menyentuh kawasan tempat objek itu berada, dia dapat merasakan sensasi lucu di sekeliling tangannya. Memikirkan dia mungkin sakit, Isaac pergi ke hospital, tetapi doktor hanya mengatakan dia mengalami dehidrasi dan dia memerlukan berehat. Walau bagaimanapun, doktor keliru dengan X-ray lengan Isaac kerana terdapat patah nipis sangat lurus yang tidak boleh dilakukan tanpa alat, namun Isaac tidak mempunyai parut pada kulitnya. Selepas itu Isaac pergi bekerja dan Beck memanggilnya keluar kerana menghilang tanpa sebarang kata, mendedahkan Isaac telah hilang selama 3 hari. Daripada menjelaskan apa yang berlaku, Isaac memutuskan untuk menunjukkannya, jadi dia mengambil gelas dan menumpukan perhatian untuk menghilangkannya. Malangnya Beck tidak kagum dan dia hanya mengambil gelas itu kerana dia masih melihatnya. Kemudian Isaac menunjukkan kepada Beck rakaman makhluk asing itu, tetapi Beck tidak pasti sama ada ia benar. Rakan sekerja lain masuk dan membawa sampel dari tanah tempat kejadian itu berlaku, tetapi tiada bukti sama sekali tentang meteorit. Kemudian Isaac memutuskan untuk menyiarkan video tersebut dalam talian dan menghantarnya ke beberapa majalah ilmiah. Video itu serta-merta menjadi tular dan pada waktu pagi, Isaac terjaga dengan beribu-ribu komen dan panggilan daripada orang yang ingin menemu bualnya, termasuk sebuah rancangan bual bicara yang terkenal. Apabila dia menyemak ulasan pada video itu, dia melihat ramai orang mempercayainya tetapi kebanyakan penonton menganggap itu palsu dan menulis perkara yang mengerikan. Tidak lama kemudian Isaac muncul di TV dan berkongsi kisahnya. Pada mulanya hos meminta butiran, tetapi tidak lama kemudian dia menunjukkan niat sebenar dan mula mempersoalkan kredibilitinya, menjadikannya kelihatan seperti jenaka di hadapan kamera. Temu bual juga menjadi tular dan Isaac dituduh sebagai pencari perhatian, malah ada troll yang mendakwa telah membantu Isaac memalsukan video itu.
Reaksi orang ramai benar-benar mengecewakannya, tetapi Isaac enggan berputus asa dan mula mencari di internet untuk orang yang mempunyai pengalaman yang sama seperti dia. Pada suatu hari, seseorang yang turut diculik bersetuju untuk bertemu di sebuah restoran, dan sementara Isaac menunggu, dia mula melihat objek di sekelilingnya terapung di udara. Pengalaman anehnya tiba-tiba diganggu oleh Sarah, orang yang ditemuinya dalam talian. Isaac menunjukkan rakaman itu kepadanya dan mengeluarkan sekumpulan penyelidikan, menunjukkan cara makhluk asing telah dilihat berkali-kali sepanjang sejarah walaupun oleh saintis terkenal. Sebagai balasan, Sarah memberitahunya tentang penculikan makhluk asing pada tahun 1979 di Alaska. Mangsa ialah seorang lelaki bernama Charles yang hilang selepas berkongsi ceritanya. Sementara itu di kabin rahsia di dalam hutan, Charles teruja apabila dia melihat peralatannya menerima isyarat aneh. Beberapa ketika kemudian, Isaac melihat di TV seorang lelaki yang terus mengkritik videonya, berkata betapa video itu palsu. Ini memberi inspirasi kepadanya untuk mula membuat salinan rakamannya untuk dihantar ke sekumpulan media. Sebaik sahaja dia menyediakan semua sampul surat, dia cuba memasukkannya ke dalam peti mail dan bergelut dengan longgokan itu. Seorang lelaki secara rawak yang lewat menawarkan bantuannya dan mengenali wajah Isaac, jadi dia mendedahkan dia seorang penulis dan memberikan kadnya kepada Isaac, meminta menghubunginya jika dia ingin mendapatkan temu bual diterbitkan. Tidak lama kemudian, lebih ramai saintis muncul di TV mengatakan rakaman itu palsu, jadi Isaac menghubungi penulis dan membuat temu janji di pejabatnya. Untuk menambah kesahihan pada cerita, penulis meminta Isaac menjalani ujian pengesan pembohongan, di mana banyak soalan diajukan tentang Isaac sendiri dan kejadian itu. Semua jawapan Isaac adalah sempurna, jadi penulis memintanya menunggu sebentar dan meninggalkan bilik. Beberapa saat kemudian, dua ejen misteri muncul dan cuba menculik dia. Isaac bergelut melawan mereka dan berjaya melarikan diri, tetapi tiba-tiba ditembak dengan ubat penenang dan ditangkap pula. Apabila Isaac akhirnya tersedar, dia mendapati dirinya berada dalam kemudahan misteri dan dibawa oleh android. Semasa mereka bergerak, Isaac menyedari mereka juga mempunyai Sarah dan menjerit memanggilnya, tetapi mereka membawa mereka ke bilik yang berbeza. Android itu mengikat Isaac pada kerusi dan di belakang kaca ejen Graves muncul, mengatakan bahawa Isaac mempunyai beberapa maklumat berharga yang boleh membantu manusia. Kemudian dia menjalankan beberapa ujian dengan membuat Isaac merenung objek yang berbeza, tetapi tidak kira apa objek yang mereka pilih, tiada berlaku. Graves juga terus bertanya tentang Charles, yang kononnya bersembunyi di British Columbia. Isaac tidak tahu apa-apa tentang lelaki itu, menyebabkan Graves semakin kecewa dengan detik itu. Selepas bergelut, Isaac berjaya melepaskan tangannya daripada ikatan. Kemudian dia memecahkan peralatan dan menggunakannya untuk memusnahkan android yang mula mengeluarkan cecair bercahaya yang aneh. Isaac kehabisan, segera mencari Sarah di bilik sebelah. Dia menggunakan kuasanya untuk membuka pintu dan segera membebaskannya supaya mereka dapat melarikan diri bersama-sama melalui lorong rawak semasa mereka cuba untuk mengalahkan pengejar mereka. Isaac mengambil pistol daripada android yang telah dimusnahkannya dan menembak kembali semasa ia berlari. Selepas beberapa pusingan lagi, Isaac menggunakan kuasanya untuk membuka pintu lain dan menguncinya di belakang mereka, membolehkan kedua-dua mereka selamat sampai keluar. Pada masa itu mereka melihat seseorang yang membawa troli lalu dan mereka menyedari mereka tidak berada di AS. Di dalam kemudahan itu, Graves mengarahkan android untuk mencari dan menangkap kedua-duanya, berteori mereka akan pergi ke British Columbia untuk mencari Charles. Selepas berlari seketika, Isaac dan Sarah berjaya sampai ke sebuah bandar dan mendapati mereka berada di Costa Rica. Mereka bersetuju bahawa mereka harus mencari lelaki Charles ini tetapi mereka tidak mempunyai cara untuk menghubunginya, jadi mereka meminta sambungan internet. Seorang gadis di sebuah bar memberi mereka arahan untuk bertemu Z, penggodam tempatan. Semasa mereka berdua meminta bantuannya, orang Graves meminta mereka di sekitar bandar. Tidak lama kemudian android semakin hampir, tetapi syukur kumpulan itu melihat mereka datang dan lari tepat pada masanya. Z membawa mereka ke rumah pokoknya di dalam hutan, di mana dia mendedahkan beberapa maklumat penting. Ejen yang mengikuti mereka adalah daripada ISRP atau Program Penyelidikan Angkasa Lepas Antarabangsa yang dikendalikan oleh United Nations Agency. Z bersetuju untuk membantu mereka mencari Charles yang dikatakan mempunyai hubungan yang tidak dapat dikesan di tempatnya.
Semasa Zaid berusaha menjejaki Charles, Sarah memberitahu Isaac tentang pengalaman penculikan makhluk asingnya. Dia telah mendengar bunyi bising di luar dan menyangka itu adalah pesawat, tetapi kapal angkasa yang menculiknya. Sarah hilang selama 2 hari dan tiada siapa yang mempercayainya sama ada apabila dia memberitahu orang lain, jadi kedua-duanya terikat atas trauma yang dikongsi bersama mereka dan betapa mereka rasa kesepian dalam dunia yang mengejek mereka. Sejurus kemudian, Zaid mengumumkan bahawa dia gagal membuat sebarang kemajuan. Isaac menyebut British Columbia dan tiba-tiba teringat isyarat Kanada yang dia ambil di tempat kerja, memberi Zaid butirannya. Dengan menggodam komputer kerja Isaac, mereka akhirnya menemui lokasi Charles, yang sememangnya berada di Kanada. Kumpulan itu cuba menghubungi lelaki itu, tetapi Charles menutup telefon sebaik sahaja dia mendengar suara mereka. Bagaimanapun, mereka tidak berputus asa dan mencuba lagi, dan kali ini mereka mendapat perhatian Charles dengan menyebut kisah penculikan Isaac dan ejen. Isaac menerangkan bahawa dia telah menerima isyarat daripada asal yang tidak diketahui dan menghantarnya kepada Charles, yang dengan cepat menyahsulitnya dan membuat kesimpulan bahawa makhluk asing akan datang ke tempatnya dalam masa 5 hari. Selepas beberapa perbincangan mengenai potensi bahaya, kumpulan itu bersetuju untuk menyertai Charles. Perjalanan yang agak jauh, jadi mereka mengambil pelbagai jenis pengangkutan untuk pergi ke sana. Semasa mereka dalam perjalanan, ejen terus mengejar mereka kerana kedua-dua Isaac dan Sarah telah disuntik dengan penjejak semasa mereka tidak sedarkan diri. Apabila ketiga-tiga mereka menaiki kereta api, android mengikut basikal mereka dan tidak lama lagi naik juga. Zaid melihat mereka pada komputernya, jadi pasukan itu memakai topeng aneh untuk menipu penderia mereka. Malangnya helah itu tidak berjaya dan android cuba menangkapnya, justru ketiga-tiga mereka mula melarikan diri sambil mengelak tembakan daripada senapang laser. Isaac dan Sarah naik ke bumbung kereta api dan apabila androids membaca lokasi mereka, mereka cuba mengikuti mereka, tetapi Zaid sedang menunggu mereka dan menendang mereka keluar dari kereta api. Akhirnya mereka sampai ke kabin kanan, di mana Charles bertemu mereka dengan todongan senjata. Selepas menyemak identiti mereka, Charles menggunakan peranti kecil untuk menyahaktifkan penjejak pada lengan Isaac dan Sarah. Graves serta-merta menyedari isyarat yang hilang, tetapi anak buahnya sedang berusaha menjejaki kereta yang dinaiki mereka bertiga. Sebaik sahaja pasukan itu tenang, Charles mengesahkan bahawa dia adalah pembalap yang diculik di Alaska. Sejak itu dia telah menyahsulit mana-mana isyarat audio aneh yang dapat dikesannya, menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris untuk cuba berkomunikasi dengan makhluk asing itu. Isyarat yang Isaac temui adalah isyarat paling tepat yang ditemuinya setakat ini. Zaid sangat kagum kerana Charles telah mencipta banyak mesin untuk mengikuti projek ini selama bertahun-tahun. Pada malam itu, Sarah tidak boleh tidur kerana dia takut, jadi Isaac menghiburnya dan berkata dia gembira bertemu dengannya. 2 hari kemudian, kumpulan itu duduk di kabin menunggu tanda kedatangan makhluk asing itu. Tiba-tiba mereka merasakan gegaran di kawasan itu, jadi Isaac pergi ke hutan untuk mencari kapal dan bertemu dengan 2 makhluk asing. Makhluk-makhluk itu bekerjasama dan pergi bersamanya ke kabin, di mana peranti Charles menterjemah untuk kedua-dua belah pihak supaya mereka boleh bersembang. Alien menjelaskan bahawa bangsa mereka telah menakluki setiap aspek dunia fizikal, daripada perubatan hingga teknologi, jadi kini mereka sedang mencari sesuatu yang lebih hebat di luar pemahaman mereka seperti asal-usul alam semesta. Mereka telah mengkaji manusia kerana mereka mempunyai jumlah aura yang istimewa dalam diri mereka, dan dengan menyentuh Ishak, mereka menunjukkan kepadanya penglihatan tentang Yesus. Nampaknya mereka percaya bahawa Yesus adalah asal-usul segala-galanya kerana manusia yang paling banyak aura adalah pengikutnya. Sarah mengambil peluang untuk bertanya mengapa lengannya selalu sakit sejak penculikan, menyebabkan makhluk asing itu mengeluarkan peranti gelang yang diletakkan di sekeliling lengan peranti itu. Tiba-tiba lengannya terbelah 2 untuk mendedahkan penjejak yang diletakkan makhluk asing di situ, dan kini mereka mengambilnya semula sebelum membuatkan lengannya kelihatan normal semula. Kemudian mereka mula bekerja di lengan Isaac, tetapi pada ketika itu Graves dan ejennya tiba, menghalang jalan dengan kereta mereka. Graves meminta Charles keluar sambil menuntut penjelasan tentang apa yang berlaku kepada bapanya, yang merupakan pembalap yang maut dalam truk yang remuk dan yang mayatnya hilang. Apabila Graves mengancam untuk melepaskan tembakan, Charles akhirnya keluar dan menjelaskan bahawa dia tidak tahu apa yang berlaku kepada badan rakan sekerjanya, yang telah dia katakan pada masa lalu.
Graves masih tidak mempercayainya dan memaksa orang-orangnya menembaknya. Sarah serta-merta kehabisan untuk memeriksanya, hanya untuk ditembak juga. Di dalam kabin, makhluk asing selesai. Dengan lengan Isaac dan memberi nasihat terakhir kepadanya, dia harus menggunakan deria dan fokusnya. Apabila makhluk asing itu hilang, Isaac menumpukan perhatian dan akhirnya mendapat cengkaman kuasanya, membolehkan dia menjadi halimunan dan mengambil Sarah semasa ejen melepaskan tembakan ke arah kabin. Kemudian Isaac mengambil Charles dan Zed juga, mengekalkan mereka di alam gaib di mana mereka bertemu dengan makhluk asing itu semula. Makhluk itu segera menyembuhkan Sarah dan Charles manakala Zed memasuki kabin hanya untuk mendapati ia kosong. Walaupun semua ejen keliru, kumpulan itu mengikut makhluk asing di jalan raya, berjalan di antara lelaki itu tanpa disedari. Tidak lama kemudian, kapal angkasa kelihatan meninggalkan planet ini. 6 bulan kemudian, Sarah dan Isaac adalah pasangan yang menjalani kehidupan yang tenang di Costa Rica. Isaac masih mempunyai kuasanya dan kadangkala menggunakannya di tempat kerja untuk melakukan sesuatu dengan lebih pantas. Zed dan Charles bekerjasama untuk Zuma, sebuah agensi perisikan teknologi bawah tanah baharu dan Graves dipecat daripada pekerjaannya kerana mengambil perkara terlalu jauh.